Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, InsyaAllah pada kali ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan sebuah tajuk sebuah okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk hukum talak. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, iaitu nama saya Muhammad Afif Safwan bin Muhammad Saufi, nombor matrik 2014040. Kemudian ahli kumpulan saya yang pertama adalah Akil Fahmi bin Syirat, nombor matrik 2014036. Yang kedua adalah Muhammad Afif Sujaini, 2014048. Seterusnya Muhammad Amir Aiman bin Muhammad Syamtida, 2014049. Dan yang terakhir adalah Nik Ahmad Irfan bin Nik Kamaruzaman, bernombor matrik 2014051. Baik, pertama sekali kita akan masuk pada pengertian talak. Okey. Talak ni dia terbagi kepada dua makna, iaitu daripada segi bahasanya dan juga segi syarak. Okey, daripada segi bahasa, perkataan talak ni original berasalnya daripada bahasa Arab. Bahasa Arab yang membawa maksud melepas atau menanggalkan. Okey. Daripada segi syarak pula, istilahnya talak bererti satu tindakan untuk melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz yang tertentu seperti talak perceraian, firaq iaitu perpisahan, atau sarah iaitu melepaskan. Okey, dikutip Bincang Syariah dalam Fiqh Sunnah Said Sabiq, beliau memberikan definisi talak iaitu melepaskan tali pernikahan, iaitu perkahwinan, dan mengakhiri hubungan suami isteri. Okey, untuk kita pecahkan berpisahkan antara suami dan isteri itu, akan dinamakannya talak. Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Al-Wahhab menyatakan bahawa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kalimat talak dan yang sewaktu dengannya. Maksudnya ialah memutuskan ikatan pernikahan yang dulu diikat oleh akad ijab dan kabul, iaitu masa kita bernikah, sehingga statusnya suami isteri di antara kedua menjadi hilang. Termasuk juga hilangnya hak kewajipan di antara keduanya. Okey, sekian saja dari saya. Saya serahkan seterusnya pada rakan saya. Baik, saya akan menceritakan tentang dasar hukum talak. Sebagai permulaannya adalah di dalam perkahwinan, jika pasangan tidak bersefahaman atau mempunyai masalah yang tidak boleh dielakkan, maka jalan penyelesaian yang terakhir adalah dengan berpisah ataupun disebut sebagai talak. Baik. Persyariatan talak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan." Yang maksudnya talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf dan menceraikan dengan cara yang baik. Pada surah Al-Baqarah ayat 229. Baik, pembahagian hukum talak. Hukum talak terbahagi sebenarnya kepada 3 bahagian. 4 bahagian sebenarnya. Okay. Tapi yang utamanya adalah 3 bahagian. Yang pertama adalah wajib. Keadaan yang menyebabkan talak itu menjadi wajib apabila si suami sudah lemah untuk memenuhi keperluan batin isterinya ketika si isteri masih memerlukannya. Begitu juga jika suami tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada isteri, talak ini menjadi wajib bagi mengelakkan rosaknya akhlak si isteri tersebut. Yang seterusnya adalah sunat. Keadaan yang menyebabkan talak menjadi sunat apabila akhlak si isteri rosak. Sebagai contoh, isterinya seorang pelacur ataupun isteri itu meninggalkan kewajipan seperti solat, puasa dan lain-lain, maka dalam keadaan ini suami disunatkan untuk menceraikan isterinya. Okay. Kemudian adalah makruh. Ada keadaan yang menjadikan talak itu menjadi makruh apabila si suami ingin menceraikan isteri tanpa sebab yang munasabah, dan akhir sekali ia akan menjadi haram apabila cerai itu menjerumuskan suami isteri itu ke arah perzinaan. Bermaksud yang mana jika si isteri dan suami bercerai, mereka akan mencari orang lain untuk berzina, maka itu akan menjadikan talak itu adalah haram. Baik, saya serahkan kepada kawan saya.
Baiklah, saya akan meneruskan lagi topik yang berada di dalam hukum talak, iaitu rukun dan syarat talak. Sebelum saya memulakan lagi menerangkan lagi topik iaitu rukun dan syarat talak, saya ingin perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Amir Aiman Muhammad Syamtidar, bernombor matrik 2014049. Baiklah, saya akan teruskan topik rukun dan syarat talak ini. Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tergantung dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada 4 seperti berikut, iaitu suami, isteri, sirat dan talak. Saya akan terangkan lagi lah apa itu syarat-syarat dia dan rukun dia. Iaitu suami. Suami adalah memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, kerana suami adalah ketua keluarga. Sebab itulah talak ni diberikan kepada suami, sebab suami adalah ketua keluarga. Oleh kerana talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkahwinan, maka talak tidak mungkin terwujudnya kecuali setelah nyata adanya akad perkahwinan yang sah. Betul? Oleh kerana itu, untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan. Mestilah suami yang menjatuhkan talak mesti ada syaratnya. Yang pertama iaitu berakal. Seorang suami mestilah berakal. Suami yang gila tidak sah. Bila seorang suami yang gila, maksudnya dia dalam keadaan yang tidak waras ke apa ke, yang tidak dalam kawalannya, maka talak yang dijatuhkannya tidak sah. Dalam hal ini ia hilang akal, yang itu maksud saya cakap lah, dalam ia akal atau rasa akal kerana sakit, termasuknya ke dalam sakit pitam. Hilang akal kerana sakit demam, panas ataupun sakit ingatan kerana rosak saraf otaknya. Maksudnya suami yang sakit, suami yang tidak waras, bila dia jatuhkan hukum talak, makanya tidak sah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, baligh. Bila tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa. Mestilah seorang suami itu mestilah seorang yang baligh, seorang yang boleh memikirkan di mana yang baik, di mana yang buruk. Yang terakhir, atas kemahuan sendiri, yang dimaksudkan atas keputusan sendiri, diri sendiri. Di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu, dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Maksudnya di sini, bila jatuhnya hukum talak ini, si suami memilih keputusannya sendiri, bukannya dia dipaksa oleh orang lain dan dipaksa oleh sekian-sekian, dan dia dipaksa, kau talak lah, kau jatuhkan hukum talak isteri kau. Itu tidak sah. Maka kalau suami sendiri menjatuhkan hukum talak, barulah sah. Itu bagi seorang suami, syarat dan rukun bagi seorang suami. Seterusnya, rukun yang kedua iaitu isteri. Masing-masing suami maksudnya di sini, masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak pernah jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Mestilah suami mestilah jatuh hukum talak kepada isteri sendiri kan. Takkanlah dia jatuhkan hukum talak kepada isteri orang lain, isteri kawannya. Untuk sahnya talak bagi isteri yang ditalak disyaratkan seperti berikut. Syarat yang pertama iaitu isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang maksudnya sini isteri yang menjalani masa iddah, iaitu talak raj'i. Nanti kawan saya akan terangkan apa itu talak raj'i. Dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Hal ini kerana bila masa iddah itu suami menjatuhkan talak, lagi dipandang jatuh talaknya, sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Baik, syarat yang kedua, kedudukan isteri dia talak itu harus berdasarkan atas akad perkahwinan yang sah. Macam saya kata tadilah, suami bila berlakunya akad perkahwinan, barulah berlakunya bila adanya hukum talak itu tersebut, dari perkahwinan yang sah. Seterusnya rukun yang ketiga iaitu sirat, talak sirat. Apa maksud talak sirat ni? Ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu soreh iaitu jelas, maupun kinayah iaitu sindiran, baik berupa ucapan, lisan, tulisan isyarat bagi suami, tuna bicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Lebih lanjutnya kawan saya akan menerangkan apa itu talak sirat. Seterusnya iaitu daripada talak, iaitu sengaja, artinya bahawa dengan ucapan itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubung
dengan mutalik suami yang mentalak, iaitu mutalakah isteri yang ditalak diucapkan. Itu adalah serba sedikit penerangan bagi rukun dan syarat talak. Sekian daripada saya. Nama saya ni Ahmad Irfan bin Kamarul Zaman, nombor metrik 2014-051 dari kelas AS 14 4B. Okay, jadi jenis talak ni banyak jenisnya. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, dari segi lafaz yang digunakan untuk mengucapkan talak. Ini terbagi kepada dua, itu talak raj'i dan talak bai'in. Okay, talak raj'i adalah talak yang di mana suami masih mempunyai hak rujuk kepada bekas isterinya. Ini disebut sebagai talak 1 atau 2. Tapi bila iddahnya sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk kecuali dengan akad yang baru dan dengan bayaran mahar yang baru. Okay, kedua, talak bai'in adalah talak yang bai'in ini adalah talak yang di mana suami tidak berhak rujuk kerana bekas isterinya. Ini disebut juga sebagai talak 3. Talak ini terdapat dua bahagian, iaitu talak bai'in sughra dan talak bai'in kubra. Okay, talak bai'in sughra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya tapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya. Talak bai'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isterinya kecuali bekas isterinya itu telah kahwin dengan orang lain dan telah bergaul. Okay, yang kedua, dari segi waktu menyatakan talak itu terbagi kepada 3. Okay, yang pertama, talak sunnah, iaitu si suami menceraikan isterinya ketika si isteri dalam keadaan suci dan belum digauli. Okay, yang kedua, talak bid'ah, iaitu si suami menceraikan isterinya semasa haid atau di masa suci tetapi sudah bergaul. Yang ketiga, talak tidak sunnah dan tidak bid'ah, iaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dicampuri, yang pernah bergaul, terhadap isteri yang belum pernah haid atau yang telah lepas haid dan yang sedang hamil. Kemudian dari segi lafaz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak ini terbagi kepada 2. Okay, dari segi ini yang disebutkan dalam sirat talak tadi. Okay, yang pertama, talak syarih dan kedua, talak kinayah. Okay, talak syarih ini adalah talak yang menggunakan kata-kata al-talak atau al-firaq atau al-sarah yang bermaksud untuk menceraikan isteri walaupun tanpa niat. Okay, yang kedua, talak kinayah atau kiasa adalah talak yang menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Okay, kemudian yang terakhir, dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya. Ini terbagi kepada 4, iaitu talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, dengan isyarat dan utusan. Okay. Talak dengan ucapan ini iaitu talak yang diucap oleh suami dengan lisan di hadapan isterinya dan isteri telah mendengar ucapan suami itu. Yang kedua, talak dengan tulisan, iaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isterinya membacanya dan memahami isi tulisan dan yang dimaksudkan itu. Yang ketiga, talak dengan isyarat, iaitu talak yang dilakukan oleh suami yang bisu kerana memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hatinya. Sebagian fuqaha mengisyaratkan untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang bisu ini adalah buta huruf dan dapat mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat kerana tulisan itu lebih dapat menunjukkan maksud isyarat tersebut, kecuali kerana darurat, iaitu tidak dapat menulis. Okay, yang terakhir ialah talak dengan utusan, iaitu talak yang disampaikan suami kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan masuk kepada hikmah talak. Okey, baik. Talak ni adalah bukan perkara yang buruk. Ada hikmahnya, ada kebaikan dan manfaatnya. Okey. Apabila diselidiki dan dikaji, hukum perceraian yang disyariatkan dalam Islam adalah satu penyelesaian yang begitu cantik dan sempurna. Benda ni memang dah susun cantik. Allah sendiri pun dah sebut dalam Al-Quran. Ia disyariatkan bukan untuk dipermainkan oleh manusia, tetapi ia diturunkan untuk menyelesaikan masalah serta kesilapan manusia dan menyelamatkan mereka daripada keburukan yang lebih dahsyat dan malapetaka yang lebih kronik. Okey. Ya, jadi kita tengok yang pertama sekali, bilangan talak yang ditetapkan sebanyak 3 kali.
untuk memberi peluang dan ruang. Masalah macam mereka ada masalah yang memang tak boleh buat bincang, berpisahlah sementara. Nanti kalau dah tenang masing-masing, rujuklah semula. Kembalilah, sebab kadang ada perkara yang benda tu memang susah nak buat bincang. Tak pun suka. Kalau bincang maybe kita akan gaduh besar ke apa. So kita akan bagi ruang dan masa. Seterusnya, pasangan yang bercerai kemungkinan akan mengalami rasa penyesalan di atas segala yang berlaku. Bila kita bagi diorang ruang, masa, time untuk berfikir, diorang akan secara rasional balik fikir, macam mana aku nak selesaikan masalah ni dengan bini aku. So dia akan bagi peluang untuk kembali balik, apa yang silapnya, apa yang boleh difahamkan, bagaimana untuk perbaiki hubungan mereka semula. Akhir sekali, bilangan talak sebanyak 3 kali memandai untuk menetapkan kata putus. Iaitu kata putus yang memang talak ni memang kita declare dengan isteri kita, aku akan ceraikan kau dengan talak talak 3. Maka si isteri tu kenalah berkahwin dengan lelaki lain, lepas tu bersetubuh, and then si lelaki tu ceraikannya, dan bolehlah yang suami pertamanya tu kembali kepada dia. Ini akan beri pemikiran yang lebih matang kepada masing-masing punya inilah status sebagai suami isteri. Jadi itu saja daripada Hikmah Talak. Saya serahkan seterusnya kepada rakan saya. Nama saya Muhammad Afif bin Sujaini, nombor metrik 2014048. InsyaAllah saya akan terangkan sedikit kesimpulan talak. Talak merupakan perbuatan yang halal di sisi Islam, namun ia dibenci oleh Allah SWT kerana talak boleh menyebabkan hubungan silaturahim antara kedua keluarga musnah. Yang seterusnya, talak merupakan penyelesaian terakhir kepada permasalahan suami isteri apabila tiada lagi ikhtiar lain. Dan seterusnya, Islam tidak menggalakkan perceraian kerana memberi kesan yang besar dalam kehidupan seseorang. InsyaAllah. Sekian saja daripada kumpulan kami berkaitan dengan pembentangan hukum talak. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan diri kami sendiri dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.